with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang, Kamarina Hasimi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy dan kali ni Kama bawa saya bukan bawa guru. Sekarang memang hujan non-stop ya. Anggaplah music background. So, hari ni Kama bawa kisah seram daripada Sabah, guys. Subscriber daripada Sabah. Kucing-kucing kat rumah ni memang suka interframe ya. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah yang pertama ni Jia, berasal daripada Sabah. Dan sebelum ni Jia ada kongsi pengalaman seram waktu dia dekat hostel. Dan kali ni Jia nak share dengan kita pengalaman seram yang terjadi dekat mak Jia semasa umur mak Jia dalam belasan tahun macam tu lah. Jadi sebelum tu Jia nak cerita dulu lah dia punya family background apa semua. So dulu atuk dengan nenek dia memang tak ada agama ataupun orang panggil pagan. So kedua-dua atuk dan nenek dia ni memang agak terkenal di kalangan penduduk-penduduk kampung dekat area rumah dia. Sebab arwah atuk dia ni pandai berubat, pandai ubat orang lah. Sehinggalah tahun 2020 pun orang still lagi mencari arwah atuk dia ni sebab nak minta tolong berubat secara tradisional, guna minyak daripada akar-akar kayu, herba-herba daripada hutan, dan ada juga yang minta mandi, macam orang kata apa, mandi untuk buang segala bisa-bisa daripada santau, sihir yang buatan orang kan. So orang-orang ramai selalu cari atuk dia ni untuk berubat, sama ada sakit biasa ke, sakit tulang ke, sakit sendi ke, dan yang paling selalu kerapnya memang berubat disebabkan terkena sihir ataupun buatan orang lah. So dalam bahasa Sabah diorang panggil sindat. Masa kecil-kecil dulu memang Jia selalu sangat tengok atuk dia mandikan orang yang kena buatan sihir tau. So itu salah satu cara atuk dia ubat orang lah. Ada beberapa orang yang pernah jumpa arwah atuk Jia ni untuk berubat. Beberapa orang yang pernah jumpa arwah atuk Jia ni untuk berubat, ada yang kena buatan oleh kawan-kawan dia sendiri, ada yang kena daripada adik-beradik diorang sendiri, dan most of them disebabkan dengki. Dan nenek Jia pula adalah bobohizan ataupun bobolizan. What does it mean? Bobohizan. So siapa yang tak tahu ataupun macam first time dengar macam saya ni, bobohizan ataupun bobolizan ni adalah gelaran bagi golongan rahib wanita dalam tradisi kebudayaan Duzunik Titanic. I'm sorry kalau salah pronounce. So, menurut Wikipedia ya, bobohizan pertama dipercayai diajar oleh jelmaan semangat hominodon, iaitu unduk ngadau, jampi serapah yang diamalkan sehingga sekarang. Alright, okay, kalau korang baca deep down agak scary lah sebab dia ada mantra dia. Aku mengambil pisau ini untuk dijadikan persembahan. Aku tak nak baca ya. Tapi memang kebanyakan bobohizan ni terdiri daripada kaum wanita ya. Tapi ada sebilangan kaum lelaki lah yang dipilih untuk kuatkan lagi ritual yang diadakan. Kiranya dalam ritual ni memang diadakan untuk memanggil semangat-semangat tertentu ya. Selepas itu bobohizan akan mengucapkan mentera diorang. So menurut Jia memang nenek dia tahu banyak mentera yang selalu digunakan untuk spiritual things lah ataupun upacara-upacara ritual dan sebagainya. So Jia ingat lagi masa kecil-kecil mulut nenek dia selalu terkumat kamit baca sesuatu yang
Jia tak faham sambil dia hancur-hancurkan daun sirih, dia makan buah pinang untuk tujuan berubat. So semua kebolehan yang atuk dan juga nenek Jia ada, diorang dapat daripada diorang punya parents, which is moyang Jia lah. So mak Jia pernah cerita kan, moyang Jia dulu sangat digeruni korang, sangat digeruni, dihormati sebab kebolehan yang dia ada. Dia boleh ubat orang, dia sangat kuat dan dia pernah cabut pokok kelapa dengan senangnya. Tapi itu cerita dululah masa diorang semua tak ada agama, memang tidak berpegang pada mana-mana agama. Dan sekarang pun atuk Jia dah meninggal dunia kan. So itu sedikit sebanyak background family Jia ni ya. So korang boleh bayangkan betapa dahsyatnya kamu rasa. Jadi berbalik kepada cerita yang Jia nak ceritakan tentang kisah seram yang berlaku kepada mak Jia ni. So ceritanya bermula pada satu petang ni guys. Mak Jia dan juga makcik Jia tengah main-main dekat halaman rumah dekat kampung lah. So dekat kawasan rumah tu ada satu batu yang besar dan tinggi. So main dua orang ni, tak sedar-sedar yang mak dengan aunty Jia ni dah dekat dengan batu yang besar dan tinggi tu. So diorang berdua ni pun panjatlah batu tersebut sebab dia macam nak main dekat atas batu tu kan. Waktu tu pakcik Jia baru balik daripada ladang, baru lepas tolong atuk dan nenek Jia. Dia terus tegur mak Jia. Dia kata, jangan main dekat situ, turun cepat. So mak Jia dengan makcik Jia pun tak dengar cakap dengan pakcik Jia. Diorang pun terus bermain dekat situ sambil ketawa-ketawa. Pakcik dia suruh juga diorang berdua ni turun daripada batu tu, tapi last-last give up sebab mak Jia dan juga makcik dia memang tegil, tak dengar cakap. Tak lama tu diorang turun juga daripada batu tu dan main dekat bawah. Bila nenek dengan atuk dah sampai dekat rumah, barulah diorang pergi daripada situ sebab diorang takut sikit kalau kena marah dengan atuk nenek kan. Ingat korang, ini cerita pasal mak Jia masa belasan tahun. So no wonder lah diorang nak main-main dekat situ. So sampailah malam, everything okay lagi guys, normal. Tapi kejadian ni berlaku bila semua orang on the way dah nak tidur. Mak dia dan juga makcik dia tidur sama-sama dengan adik perempuan yang last sekali. So ada 3 orang lah tidur dalam satu bilik kan. Malam tu mak dia memang tak dapat tidur. Dia cuba tidur balik-balik tak dapat juga. Dan mak dia cakap setiap kali mak dia macam nak terlelap kan, mesti rasa macam nyawa tu nak berpisah daripada badan. Macam kena tarik tau. So mak dia rasa macam badan lain macam lah malam tu, lemas macam. Lepas tu dia kejutkan lah makcik Jia ni kat sebelah. Dia kata lah, saya tidak dapat tidur. Teruslah makcik dia tanya kenapa, and mak dia bagi tahulah apa yang dia rasa tadi tu kan. Lepas tu makcik dia risau sebab tengok keadaan mak dia ni memang dah pucat dan lemas, macam tak bermaya. So makcik dia cepat-cepat bangun, pergi kejutkan pakcik dia yang dekat bilik sebelah dan bagi tahu keadaan mak Jia ni lah. Dan semua orang termasuk adik-beradik mak Jia dan atuk nenek pun terbangun disebabkan malam tu kecoh. Adik-beradik mak Jia ni ada 7 tau. 5 orang lelaki, 2 orang daripada lelaki tu pekak dan bisu dan 2 orang perempuan. So atuk pun cek lah mak dia ni. Lepas tu dia cakap dekat nenek Jia kan, dia marah. So nenek macam anggukkan kepala. Pakcik dia dah start risau dah. Dia cakap, itulah tidak dengar cakap, dia kata kan. Mau juga main di situ. Lepas tu atuk tanya, main dekat mana? Pakcik dia bagi tahulah main dekat batu besar tu. Lepas tu atuk Jia berdiri, dia cakap dekat abang mak Jia yang bisu untuk pergi ambil ayam dekat reban. So atuk pergi ambil satu pisau yang diorang panggil pais dan turun daripada rumah. So nenek suruh pakcik dia dukung mak dia pergi dekat atuk, dan yang lain pun ikutlah dengan bawa lampu minyak tanah tu kan. Diorang pun pergilah dekat satu batu besar yang diorang main tadi tu. Lepas tu atuk suruh turunkan mak Jia dan bagi dia duduk dekat atas tanah. Atuk suruh pakcik dia yang bisu tadi tu pegang ayam. Kemudian atuk Jia baca-baca lah masa tu. Terkumat kamit mulut atuk baca sesuatu sambil dia tiup-tiup pisau tadi. Lepas tu atuk pegang kepala ayam tu dan sembelih ayam tu dekat batu tersebut korang.
darah ayam tu memang Atuk lumurkan dekat batu tu dan biarkan dia mengalir sampai ke tanah. Lepas tu kepala ayam tu putus, kemudian bergolek-golek masuk ke dalam satu lubang macam gua ke, tapi dia kecil lah. Besar dia lebih kurang macam buku 5 je lah. So masa main tu, lepas turun daripada atas batu, mak dia sebenarnya nampak lubang tu. Sebab terlalu curious, mak dia pergi cucuk-cucuk lubang tu dengan kayu korang. So menurut Atuk Jia, penunggu di batu tersebut marah sebab rosakkan rumah dia. Dia mahukan nyawa mak Jia sebagai ganti. So itu yang setiap kali mak dia cuba nak tidur, mak dia rasa seakan-akan nyawa mak dia dengan tubuh akan berpisah. So setelah selesai ritual tersebut, diorang semua balik semula ke rumah. Mak dia beransur pulih dan nenek dia temankanlah diorang tidur malam tu. Dan sejak daripada tu korang, mak dia dengan makcik dia tak pernah dah lagi main dekat situ. Dan sekarang rumah dekat kampung bukan lagi dekat situ, sebab tanah dekat kawasan tu telah diambil dan telah dibangunkan menjadi sebuah sekolah menengah. Dan batu tu pun diorang perasan dah tak ada dekat situ. Dan Kamal tak pasti pemilik kisah ni beragama apa, tapi apa yang dia kongsikan, arwah atuk dan juga nenek dia sempat menganut agama Kristian lah sebelum diorang tak menganut apa-apa agama kan. So semua ritual-ritual tadi tu kalau menurut agama Islam memang syirik dan khurafat ya. Kalau ada dekat situ memang scary gila tu kalau kita dapat menyaksikan benda tu kan. So kisah yang kedua dikongsikan oleh Jia, waktu ni malam. Kebetulan malam satu daerah diorang ni mengalami gangguan elektrik disebabkan ada satu kes langgar tiang elektrik kat situ. So diorang terpaksa menjalani malam dalam keadaan gelap tau. Hanya ditemani lampu torchlight dan juga lilin sahaja. So korang bayangkanlah, berlilin-lilin dalam rumah dia yang luas tu. Dah lah banyak partition bilik. So masa tu sebenarnya Jia seronok sebab time tu Jia masih budak-budak, bukan selalu blackout time malam. Diorang pula time tu berlima dalam rumah. Ada Jia, 2 orang abang dia, ada mak dia, ada adik bongsu dia yang ketika itu masih lagi bayi. So ayah dia pula memang selalu balik lewat, kadang-kadang sampai subuh lah baru balik sebabkan dia kerja shift. So tibalah waktu nak tidur malam tu. Hanya ada tilam, tak ada katil dan mak dia tidur dengan baby. Abang dia lagi satu tidur dekat bilik dia sendiri. So keadaan masa tu sebenarnya sangatlah sunyi dan sejuk walaupun tak ada elektrik ya, tak ada kipas tapi sejuk. So keadaan mula tambah sunyi bila semua dah nyenyak tidur kan, termasuklah abang dia yang tidur dekat sebelah dia waktu tu. Masa tu dia susah sangat nak tidur, dia tukar posisi ke kanan ke kiri, menyiarap macam-macam posisi dia cuba, tapi memang susah sangat nak tidur. Waktu tu tak adalah rasa seram menurut Jia, tapi dia perasan waktu dia luruskan kaki dia ke bawah, dekat kawasan bawah kaki dia tu agak luas tau. Dan tak ada benda yang menghalang kaki dia untuk meluruskan kaki dia. Tapi lepas dia cuba untuk luruskan kaki dia, seolah-olah dia macam tertolak something. Dia terasa something yang menghalang kaki dia untuk meluruskan ke bawah. Benda yang dia tertolak tu, dia tertouch, rasa sejuk-sejuk, and dia tak tahu apa benda tu. Dia terus menangis dalam ketakutan and dia tak boleh nak bangunkan diri dia. Apatah lagi dia nak kejutkan abang dia dekat sebelah. Benda tu memang betul-betul dekat kaki dia. Walaupun abang dia bersebelahan dengan dia masa tu, tapi jarak dia dengan abang dia ni agak mustahil lah untuk dia capai dengan tangan. So korang faham lah. So dia memang tak boleh nak buat apa-apa time tu. Dia cuba untuk tidur waktu tu dalam berbelasan minit jugalah. Keesokan harinya dia bangun-bangun je, the first thing yang dia buat adalah dia check kawasan bahagian kaki dia tu. And memang betul, memang tak ada apa-apa pun yang menghalang kaki dia. Tak ada benda pun yang sejuk kat bawah tu. Jadi dia pun bagilah tahu mak dia pasal benda tu kan. And mak dia kata, ada cuci kaki tak sebelum tidur? So menurut Jia, mungkin itu salam perkenalan semula daripada benda tu. Oh my god. Dan menurut Jia, dia ada lagi story ya. And I know it's sebab tengok family background dia macam tu. So no wonder dia akan mengalami kejadian-kejadian mistik macam ni guys. So Kamu rasa itu saja
perkongsian untuk hari ni tentang pengalaman seram yang mungkin kita jarang lah nak dengar orang share benda ni sendiri kan. But it was an experience tu yang kita boleh mengambil iktibar daripadanya. So thank you Jia sebab sudi kongsi cerita dengan kita. Semoga kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara syirik dan khurafat. And thank you yang datang video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye! So that's why lah ada banyak jugalah benda-benda syirik dan khurafat.